A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam Tanyalah Ustaz untuk edisi pada pagi Sabtu ini 18 Februari 2023 bersamaan 27 Rejab 1444 Hijri. Siaran Tanyalah Ustaz istimewa bersempena dengan Isra' wal Mi'raj kami bawakan kepada anda untuk topik yang bakal kita bicarakan pada hari ini, iaitu Isra' Mi'raj, nota penting. Apakah perkara-perkara penting yang bakal kita diskusikan, kita bincangkan pada pagi ini? Kita bawakan sebagaimana biasa tetamu ataupun bintang istimewa kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebagaimana selalu Datuk, kita kembali digandingkan pada pagi ini dan semestinya Datuk banyak perkara yang akan kita kongsikan kepada para penonton untuk topik Tanyalah Ustaz istimewa bersempena dengan Isra' wal Mi'raj, nota penting. Dan sebagaimana biasa para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh hubungi kami 1-800-881677 atau paling mudah tinggalkan terus komen menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan siaran kita pada pagi ini. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan kami di meja Tanyalah Ustaz mengambil ruang dan kesempatan ini untuk mengucapkan salam Isra' wal Mi'raj kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga umat Islam. Semoga kita dapat sama-sama mengambil ibrah dan juga menghayati perjalanan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Datuk, untuk mukadimah topik kita pada pagi ini, Isra' Mi'raj, nota penting. Banyak semestinya perkara yang akan kita kongsikan sebagai pembukaan dan juga mukadimah Datuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Amin. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Dayana yang dimuliakan, penerbit dan seterusnya, kru-kru yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, serta muslim-muslimat, ayah ibu yang tak dilupakan. Jadi sebenarnya bila kita menyatakan tentang Isra' Mi'raj ini, dia merupakan satu peristiwa yang merupakan satu penghormatan, memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah wafatnya paman atau pakcik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, dan isteri yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah bertujuan untuk menghiburkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tambahan pula Nabi telah pun berusaha untuk mendapatkan tapak dakwah yang baru selepas kematian dua orang insan yang banyak melindungi Nabi ini. Iaitu Nabi telah pergi ke Taif dengan harapan penduduk Taif yang cuacanya sejuk menerima, membantu, menyokong Nabi. Tapi lebih dahsyat lagi penerimaan mereka, iaitu mereka telah membaling Nabi kita SAW dengan batu, dengan kayu dan sebagainya. Jadi peristiwa ini kalau kita lihat, dia merupakan satu mukjizat yang berlaku pada Nabi kita SAW. Al-Isra' itu maknanya diperjalankan Nabi kita dari tempat namanya Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dan juga Al-Mi'raj pula merujuk kepada Nabi SAW mendaki, menaiki langit, sampailah ke langit yang ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi SAW telah pun dikurniakan, dianugerahkan salat 5 waktu daripada 50 dijadikan 5 waktu dengan pahala yang sama. Jadi peristiwa ini berlaku pada tahun ke-10 daripada kenabian, seperti yang ditunjukkan oleh kebanyakan para ulama dalam bab maghazi atau musirah. Adalah perbezaan-perbezaan pandangan terhadap
tarikh yang tepat berlakunya peristiwa tersebut, tetapi secara ijma'nya para ulama mengatakan dia berlaku sebelum daripada penghijrahan Nabi ke Madinah. Jadi kalau kita lihatkan tuan-tuan hati dan dikasih sebagai contohnya pandangan daripada Syekh Tarhuni bahawa kesimpulan yang boleh dirujuk kepada peristiwa ini berlaku pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ya, jadi daripada Musa bin Uqbah pula melihatkan daripada Az-Zuhri dan juga Urwah bin Az-Zubair bahawa Al-Isra' ni ke Baitul Maqdis terjadi setahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Jadi inilah dia perkara yang telah pun ditetapkan dalam Quran dan juga Sunnah, dan dapat kita lihat pada awal surah Al-Isra'. Peristiwa ini nyata disebut oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah SWT yang telah pun memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati kawasan sekelilingnya, bagi memperlihatkan kepadanya sebahagian bertanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Manakala Al-Mi'raj pula dapat kita lihat bila Allah menceritakan surah An-Najm ayat 13 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguhnya Muhammad SAW telah melihat dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratil Muntaha, dekatnya ada syurga tempat tinggal. Nabi yang salam melihat kepada Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh satu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad SAW tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha besar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada berlakunya Mi'raj, iaitu Nabi SAW telah pun dibawa oleh Jibril sampai ke Sidratil Muntaha dan melihat akan Jibril dengan rupa asalnya, rupanya yang sebenar. Inilah pandangan kebanyakan para ulama seperti yang disebut sebagai contohnya dalam akidah Tahawiyah. Berarti Nabi SAW bukannya melihat Allah SWT, walaupun ada kalangan para sahabat mengatakan demikian, tapi pandangan yang paling kuat Wallahu a'lam mengatakan bahawa Nabi diperlihatkan Jibril AS. Jadi inilah peristiwa yang telah berlaku dalam hidup Nabi SAW, merupakan satu anugerah daripada Allah SWT selepas penentangan demi penentangan dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, tabarakallah. Demikian antara sedikit cetusan ataupun bagaimana perjalanan agung Nabi SAW sebagai mukadimah telah pun dikongsikan oleh yang baginda Datuk. Baik, Datuk, kita ada soalan yang pertama yang mungkin boleh kita raikan menerusi sahabat Facebook kita untuk nota penting Isra' wal Mi'raj dalam tayangan Ustaz pada pagi ini. Kita ada Muhammad Hafizi Hafiz di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah keistimewaan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kepada seluruh umat Islam yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW? Kerana setiap peristiwa penting di dalam Islam ada keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri, Datuk. Baik, ada banyak keistimewaan ataupun hikmah yang berlaku di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertamanya, kita dapat lihat Nabi SAW dengan para sahabat. Jangan lupa ya, ada satu peristiwa berlaku iaitu memboikot boikot keluarga Nabi SAW ni di kalangan kaum Quraisy yang berlaku terhadap Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Selepas mereka datang, macam-macam tawaran diberikan kepada Abu Talib supaya Nabi stop daripada dakwah ini, sehingga ke peringkat kalau engkau datang ni wahai Muhammad nak jadi kaya, in kunta inama ji'ta bihi mulkan malakna ka alaina hatta la naqta'a amran dunak wa in kunta inama ji'ta bihi imra'atan zawajnaka ajmala imra'atin indana. Bagaimana mereka beri tawaran macam-macam yang pelik-pelik. Akhir sekali mereka jumpa dengan Abu Talib, berkata, kalau nak jadi pemimpin sangat, kami lantik kau jadi pemimpin oleh Muhammad, kami tak buat urusan apa pun melain denganmu. Kalau kau datang ni kerana harta, jama'ana laka malan hatta takuna aksarana malan. Kalau kau nak ni datang kerana nak harta, kami boleh kumpulkan harta, kau jadi orang paling kaya wahai Muhammad. Banyak hadis menceritakan perkara ini, tuan-tuan. Dan kalau engkau datang ni kerana engkau gilakan perempuan, kami kumpulkan untuk engkau perempuan yang cantik-cantik untuk engkau wahai Muhammad. Semua itu ditolak oleh Nabi SAW. Di sini orientalis yang pengkaji Islam di kalangan bukan Islam yang berniat tidak elok ataupun nak sabotaj umat Islam, nak menyampaikan perkara yang tak betul terhadap Islam. Ya, mereka mengatakan bahawa sesungguhnya ini merupakan satu revolusi golongan kiri, orang miskin yang cuba nak dapat harta orang kaya.
seperti disebut oleh Al-Buti dalam Fiqh Sirah. Ya, kalaulah itu tujuannya, daripada awal Nabi telah mendapat tawaran untuk menjadi orang paling kaya, orang paling raja-raja, walaupun orang Arab ni tak ada raja. Ya, jadi akhirnya mereka telah memboikot keluarga Nabi SAW selama 3 tahun. Dibuat satu agreement, ditandatangani oleh pembesar-pembesar Quraisy, digantungkan dalam Kaabah, mengatakan bahawa tak boleh berkahwin dengan wanita mereka, tak boleh berjual beli dengan mereka, tak boleh bertegur siapa dengan mereka, putus silaturahim, tuan-tuan. Sehingga disebut oleh Ibn Hisham dalam sirahnya, katalah datang tiba-tiba seseorang seorang pedagang daripada jauh datang nak berniaga dekat Mekah. Kita tahu Mekah ni pusat perdagangan daripada dulu lagi. Datang nak membeli, tiba-tiba datang Abu Jahal, Abu Lahab, berkata kepada pedagang itu, naikkan harga, buat keuntungan lipat ganda. Ni keluarga Bani Hashim yang kami sedang pulaukan, kerana bersama mereka ada orang yang telah pun mencela tuan-tuan kami. Tuan-tuan, maka pedagang itu pun naik harga. Maka pulanglah sahabat Nabi ataupun orang Islam itu atau Bani Hashim itu atau Abu Talib pulang ke rumahnya dalam keadaan anak-anak menangis, tak ada makanan, kelaparan. Jadi itu yang berlaku. Kemudian sehinggalah orang-orang di kalangan seperti Mut'im bin Adi, ya, seperti beberapa orang di kalangan yang merasa perjanjian itu zalim pada umat Islam, maka seperti contohnya Al-Harith bin Hisham, maka mereka berlima telah berjumpa untuk mengatakan perjanjian ini zalim, tak patut dibuat. Maka Nabi berkata kepada Abu Talib, wahai paman, pakcik, cuba lihat perjanjian yang ditangani oleh pembesar-pembesar Quraisy, tindakan ekonomi ke atas kita itu, cuba lihat, semuanya telah dimusnahkan oleh Allah, dimakan oleh anak-anak perjanjian itu. Abu Talib datang berjumpa dengan Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, cuba kau cek pada semua perjanjian itu, sudah dimakan anak-anak. Kalau betul kata anak buah aku itu, Abu Talib ni seorang yang tidak beriman, ya, tapi kesungguhannya mempertahankan Nabi itu sangat menakjubkan. Kalau betul apa dikatakan anak saya, kau bentikan satu boikot yang zalim kepada kami ini. Kalau dia berkata benda dusta, teruskanlah apa tindakan kau nak buat pada dia, terpulang pada kamu. Mereka buka Kaabah, dapati betul-betul perjanjian itu telah dimakan oleh anak-anak. Allahu Akbar. Ya, Allah punya mukjizat kepada Nabi untuk bercakap benda yang benar yang orang tidak nampak. Tuan-tuan, ya. Jadi akhirnya mereka pun merasakan terpaksa meleraikan boikot itu. 5 orang di kalangan jago-jago mereka mengatakan jangan buat begini kepada keluarga Bani Hashim, kesian mereka, apalah salah mereka, zalim terhadap mereka. Maka tuan-tuan, kemudian wafatlah Abu Talib, wafatlah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Nabi cuba untuk mendapatkan satu sokongan daripada penduduk di daerah yang baru, Taif. Taif ini sejuk macam kita kat Cameron Highland, ya, Cameron Highland sejuk. Maka sampai di sana, di Taif itu, mendapat respon yang sangat mendukacitakan. Lebih dahsyat lagi, dia baling Nabi kita salam dengan batu, dengan kayu. Jadi tuan-tuan dimuliakan, hikmah di sebalik ini untuk kita faham perjalanan dalam menyampaikan Islam ni bukanlah satu perjalanan akan dibentangkan dengan kapet merah dan kemudahan, keseronokan, kemewahan. Tak. Ia perjalanan para Nabi, para Rasul. Ya, maka hendaklah kita sedar dan menyampaikan Islam dari cabarannya, ada ujiannya. Ini antara hikmah yang besar yang Allah beri kepada Nabi kita SAW. Dan kemudian, kalaulah penduduk bumi tidak mahu menerimamu, wahai Muhammad SAW, mari datang Muhammad, pergi ke langit, penduduk langit welcome kamu, menantikan datangan kamu, wahai Muhammad SAW. Dan aku nak mengajar kepada kamu, wahai Muhammad, besarnya dunia aku jadikan ni, dunia ni kecil saja. Saya itu rahmat aku meluasi segala-galanya. Ya, maka berlakulah di situ ketenangan dalam hidup Nabi SAW. Ya, kat sini saya nak buat sikit ulasan, tuan-tuan. Penting untuk sebut perkara ni. Kita selalu tengok orang berjaya, tak kira apa-apa kejayaan yang dicapainya, perniagaan ke, pencapaian akademik ke, apa sajalah. Tapi kita tahu tak, sebenarnya di sebalik kejayaan itu macam-macam liku yang lalui. Tapi menjadi satu kesilapan, ya, bila kita nak lihat, oh, orang tu kaya, macam mana nak kaya? Kerana kita tak tahu proses dia kaya itu. There is no shortcut to success. Tapi kerana nak jadi kaya ni, kita buat apa saja, kita tak pernah pun melalui proses yang orang ini lalui dalam hidup dia. Ataupun orang yang berjaya, apa sajalah, tuan-tuan. Kalau kita ukur bab keduniaan ni, banyaklah contoh-contoh nak dikemukakan. Tapi Nabi menjadi satu contoh terbaik. Perjalanan Islam itu dimulakan dengan berbagai-bagai pengorbanan, tuan-tuan. Bayangkan Nabi SAW melihat para sahabat, Ammar bin Yasir, keluarganya, ya, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah dibunuh dengan dahsyat sekali. Khabbab bin Al-Araj itu radhiyallahu an, yang tuan-tuan sampai dinyalakan api di bawahnya, menyala sampai lemak-lemak itu padam. Tuan-tuan, banyak ujian lalui mereka. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Itu demikian antara mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan pengorbanan dan perjuangan, mehnah dan tribulasi yang dilalui oleh baginda Nabi SAW tahun yang dinamakan sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan, sebelum diperjalankan Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj.
Datuk dan juga para penonton, banyak lagi akan kita kongsikan. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan perempuan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Al-Fadil Datuk Ustaz Dr. Zahazan Muhammad untuk sama-sama kita meneruskan kisah tentang Isra' wal Mi'raj. Untuk tajuk kita pada pagi ini, nota penting, dan semestinya banyak perkara-perkara penting berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj bersempena dengan hari ini pada 27 Rejab, tarikh keramat yang satu ibrah yang besar yang perlu kita ataupun wajar kita sama-sama hayati perjalanan agung Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik Datuk, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Pak Su Lee Romli. Apakah yang cuba dibandingkan oleh saintis barat tentang perjalanan agung Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di malam Isra' wal Mi'raj yang dianggap mustahil bagi mereka yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding logik akal mereka sendiri? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru, Datuk. Keindahan Isra' Mi'raj ini adalah satu bukti keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Kerana orang beriman ni, prinsip mereka adalah sungguhnya kata-kata orang beriman itu ayaqulu sami'na wa ata'na. Kerana itu kalau kita perhatikan tuan-tuan, daripada awal lagi kisah tentang Isra' Mi'raj ini, ayat yang saya mula-mula bacakan tadi, ayat pertama surah Al-Isra', Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ya, ayat ini kalau kita teliti, kita perhalusi, Maha suci Allah yang telah pun menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam dari bumi haram, tanah haram ke Baitul Maqdis yang kami berkati kawasan kelilingnya, untuk kami pamerkan, tunjukkan kepadanya ayat-ayat kebesaran kami. Sungguhnya Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Pertamanya kalau kita teliti ayat ni tuan-tuan, perkataan sabaha ni yasbahu, maknanya berenang. Apa pula kaitan perkataan tasbih dengan berenang tuan-tuan? Berenang ni ibaratnya kalau bahasa Arab kita fikir dia fiqhul lughahnya, dia berarti kita menjauhi satu tempat. Berenang kan? Berenang dekat kolam ke, berenang kat laut ke, menjauhi pantai contohnya, berenang ke tengah. Maka demikian juga dalam konteks memuji Allah ataupun kalimah tasbih yang kita ucapkan, kita memuji Allah SWT bahawa menjauhkan Allah dari semua bentuk kekurangan. Begitu kaitannya. Ya, kata para ulama, contohnya Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Mana kita menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Tak kala orang lain mengatakan bahawa Tuhan punya anak. Orang Arab dahulu mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan, banatullah. Mereka berkata, ada yang mengatakan Allah memiliki pasangan, ada anak dan sebagainya. Allah. Maka kita umat Islam mengajar untuk mengatakan kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kemudian dalam konteks ini, mengapa Allah menyatakan nahu wasamiul basir? Mengapa didahulukan perkataan sama' di atas basar? Kalau kita belajar sifat 20 sebagai contohnya, kaunu sami'an, kaunu basiran, ya, antara sifat-sifat Allah SWT yang kita pelajari, nama-nama Allah ataupun kita belajar dalam konteks ini, bahawa Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa dahulu perkataan mendengar daripada melihat? Dan kalau kita buat perkaitan, kenapa peristiwa ini berlaku pada waktu malam ketika orang semua tidur, ya? Burak itu datang, burak itu haiwan yang kecil daripada baral, besar daripada himar, disebut dalam hadis-hadis. Mengapa tak datang siang? Siang semua orang nampak nanti. Tak. Islam bukan begitu, tuan-tuan. Islam ni satu gaya hidup yang Allah ajar kita istislam, kita tunduk. Maka didahulukan perkataan sama' ini merujuk kepada sama' makna pendengaran. Mana banyak perkara-perkara yang Islam ni sifat sam'iyat, ghaibiyat. Maka sebagai seorang Muslim beriman, kita pelajari peristiwa ini berlaku dalam semalaman ni. Cantiknya ayat ini Allah menyatakan asra. Asra berjalan ke waktu malam. Disebut sekali lailan, 2 kali. Kalau kita belajar bahasa Arab, kataan asra ni maknanya menjalankan Nabi pada waktu malam. Lailan, waktu malam lagi sekali. Apa tujuannya? Bagi menunjukkan singkatnya waktu. Malam ni pendek. Tetapi Allah SWT dengan kuasanya, kudratnya telah membawa Nabi untuk menerokai semua itu dalam tempoh yang pendek. Maka itu sebabnya ketika Nabi pulang, tuan-tuan, Nabi telah pun menyampaikan perkara tersebut, dan kita dapat melihat ada di kalangan sahabat yang murtad.
mereka tidak disebutlah, kata Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kitab beliau Sirah Nabi, tak disebut. Dalam Baihaqi mengatakan tidak disebut nama mereka yang murtad itu. Mungkin kerana selepas itu mereka masuk Islam balik semula. Ramai yang seperti itu. Ya. Cuma yang menariknya bila Abu Lahab dan geng-gengnya mengatakan kepada sekalian musyrikin Mekah, tengok apa lagi pendustaan yang nak buat daripada hari ini. Dikumpulkan semua orang untuk mendengar cerita itu dengan harapan ramai orang murtad. Dan makin ramai orang menganggap Nabi ini orang gila. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terjadi bila dia beritahu perkara itu kepada Abu Bakar menjawab, tuan-tuan, wallahi inni la usaddiqu fima ab'ad min zalik. Ini iman Abu Bakar, tuan-tuan ya. Demi Allah, aku akan benarkan Muhammad SAW ini pada kata-katanya walaupun lebih daripada ini. Allahu Akbar. Jadi ini krisis, tuan-tuan, krisis akidah yang kita nak kena bina balik semula. Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang barat sana, kerana kita ada Quran, ada hadis, bahawa semua benda yang dijelaskan oleh Allah SWT itu ada penjelasannya. Ada perkara yang tidak ada penjelasannya, maka kita punya prinsip sami'na wa ata'na. Ya, pada ini kita tariklah dengan banyaknya media sosial menunjukkan orang bukan Islam masuk Islam seluruh dunia. Ada kalangan mereka ni orang saintis, ada kalangan mereka ni, ya tuan-tuan, kerana mereka baca Al-Quran, tuan-tuan. Mereka mati dalam Quran itu kebenaran terpamir satu, tuan-tuan boleh tengoklah, ada banyak ya dalam YouTube ke, dalam apa media sosial sekalipun. Kerana fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub lati fis sudur. Ya, ada seorang masuk Islam daripada Belanda, asalnya menentang Islam habis-habisan. Tuan-tuan tahu kan kisah ni kan? Apa namanya? Joram apa namanya. Orang Belanda lah, seorang ahli politik yang terkemuka masuk Dewan Negara menentang nak mengadakan satu undang-undang supaya orang Islam tak boleh masuk ke Belanda, secara khusus tak boleh masuk ke Eropah, dikeluarkan. Lalu satu hari dia mengkaji tentang Islam, dia baca Al-Quran, dia baca sirah Nabi, tuan-tuan, sampai dah ke peringkat dia kata ini dibaca daripada sumber yang betul, dia bukan baca daripada sumber orientalis. Kita nak tahu satu kebenaran, cari daripada sumbernya. Ya, maka dia membaca dan dapati kebenaran dengan terpamir. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka, kalau hati itu terbuka, hati itu nak menjadi kebenaran, setiap hari, setiap muka surat yang dibaca itu kebenaran akan dipamerkan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, tak perlulah kita dipengaruhi dengan pandangan-pandangan seperti ini untuk menggunakan segala benda pada logik akal. Ya, memang ada perkara yang ada penjelasan di sudut akalnya, tapi ada perkara yang tidak boleh dijelaskan begitu, kerana akal kita tidak sampai, dan kita adalah hamba yang dipanggil Muslim. Dia terima apa saja yang sampai dengan penuh keimanan, ketaatan padanya. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Isra' wal Mi'raj salah satu daripada banyak mukjizat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita ada soalan lagi untuk kita raikan, Datuk, di Facebook. Mungkin kita boleh raikan soalan yang berikutnya. Baik, kita saksikan menerusi paparan skrin. Baik, Al-Shal yang bertanya untuk soalan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap tingkatan atau lapisan langit Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul. Siapakah nabi-nabi tersebut serta apakah yang berlaku dalam setiap pertemuan itu? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah keadaan penghuni syurga dan neraka yang Allah Ta'ala gambarkan atau perlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tersebut, Datuk? Tentang naiknya Nabi ke langit ini, satu perkara saya nak ulas kepada tuan-tuan lah, bahawa sebenarnya Al-Isra' itu berlaku dengan borak dari tempat namanya Mekah, sama ada rumah Ummu Hani, ataupun daripada Kaabah menuju ke Baitul Maqdis dengan kenderaan namanya borak, yang merupakan kenderaan rasmi para anbiya alaihimussalam. Sampai di Baitul Maqdis, maka borak ini ditambat satu tempat dan Nabi pun menaiki tangga dari Baitul Maqdis menaiki ke langit dengan cara yang kita tidak tahu. Itulah kebanyakan para ulama muhaqqiqin, muhaddisin mengatakan demikian. Manakala mereka yang mengatakan bahawa Nabi menaiki borak sampai ke langit, itu salah sebenarnya. Borak setakat Baitul Maqdis saja. Baik tuan-tuan, kemudian Nabi pun naik ke langit. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ada banyak riwayat, ada perbezaan riwayat ini ya. Tapi kita ambil daripada Bukhari Muslim, baginda dibawa naik ke langit, dan setiap langit dibukakan pintu untuknya oleh Jibril dan ditanyakan kepadanya, siapa bersamamu? Jawapan Jibril, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun disambut. Di langit pertama baginda bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit yang kedua baginda bertemu dengan Isa dan Yahya.
Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sedang menyandarkan badan baginda di Baitul Ma'mur. Kemudian baginda pun pergi ke Sidratul Muntaha, dan di sana Allah telah mewajibkan salat kepadanya, kepada umatnya sebanyak 50 waktu dalam seharian. Dalam perjalanan pulang dari Mi'raj, baginda bertemu dengan Musa. Musa bertanya kepadanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu untuk umatmu? Baginda pun beritahunya. Nabi Musa mintanya untuk kembali kepada Allah SWT, memohon keringanan, takhfif. Kemudian baginda melakukannya dan Allah berinya keringanan dengan mengurangnya sebanyak 5 kali. Kemudian terus turun naik antara Rabnya dengan Musa, dan setiap kali Musa mintanya supaya mohon keringanan kepada Allah SWT, sehingga akhirnya salat yang 50 menjadi 5 waktu sahaja, tapi pahalanya tetap dikekalkan menjadi 50. Ini disebut sebagai hasanatu bi asyri amsalihah. Satu waktu, satu ibadah, satu kebaikan yang kita buat, tuan-tuan, nilainya di sisi Allah seperti 10. Kalau ikhlas, makin dilipat gandakan. Itu sebab Nabi pulang berita gembira kepada umatnya, yang mengatakan, idza hamma abdi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah kamilah. Bila seorang itu berniat melakukan kebaikan tapi dia tak sempat melakukannya, maka tetap diberi kepadanya satu kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan itu, dilipat gandakan 10, banyak sekali. Sembahyang berjemaah contohnya 27 hari dan sebagainya. Mungkin lebih daripada itu. Puasa, macam-macam lagi ibadah yang ditentukan kebaikan-kebaikannya berlipat ganda. Seorang yang berniat untuk melakukan idza hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab hatta amilaha. Apabila seorang itu berniat untuk buat kejahatan tapi dia tak mampu melakukannya, dia tak sempat melakukannya, maka tidak ditulis kejahatan itu sampailah dia melakukannya. Kecuali lah dekat Mekah, ya. Wa may yurid fihi bi ilahadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Dan surah Al-Hajj Allah menyatakan, bagi siapa yang berniat nak melakukan kejahatan di Mekah, berniat saja, telah ditulis baginya kejahatan itu. Tapi di tempat lain, tanah halal yang lain, maka tidaklah mendapat maknanya hukuman seperti itu. Jadi kemudian, ya, dinyatakan lagi dalam hadis riwayat Anas pula daripada Abu Zar, setelah menyebutkan langit-langit yang baginda naiki, baginda berkata, kemudian aku dibawa sampai ke tingkat di mana aku mendengar gorisan piano. Dan kemudian aku disebutkan tentang kewajipan salat, dan mereka berkata, kemudian aku terus dibawa sampai ke Sidratul Muntaha dan ditutup oleh warna-warna yang tidak aku kenal. Lalu aku dimasukkan ke syurga, dalamnya terdapat banyak mutiara dan tanahnya daripada kasturi. Imam An-Nawawi mendiskusikan perkara ini, bahawa Nabi melihat Allah SWT pada saat Mi'raj, dan perbezaan pendapat para ulama mengenai masalah itu. Lalu dia menguatkan bahawasanya Nabi SAW telah melihat Allah SWT menerusi hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi Imam Nawawi memilih pendapat bahawa Nabi telah melihat Allah SWT dalam peristiwa Al-Mi'raj, ya. Kebanyakan para ulama mengatakan sebaliknya, yang dilihat Nabi adalah Jibril AS. Ini perbezaan pandangan para ulama, ya. Jadi apa yang berlaku ketika berjumpa dengan di langit itu, tuan-tuan, apa lagi yang dilihat oleh Allah SWT, diperlihatkan kepada Nabi SAW. Baginda melihat Dajjal dalam bentuknya yang asli, mata kepalanya, dan bukan dalam mimpi. Baginda juga bertemu dengan Nabi Isa, Musa dan Ibrahim. Baginda ditanya tentang Dajjal. Baginda telah menjawab, aku melihatnya sangat besar, warna putih seperti bulan. Selain itu matanya tegak lurus bagaikan bintang yang berkilauan. Kelopak matanya bagaikan dahan-dahan pohon. Aku juga bertemu dengan Isa, seorang yang putih, rambutnya keriting dan pandangan mata yang tajam, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku melihat Nabi Musa yang hitam, rambutnya lebat, bertubuh tegap. Lalu aku melihat Ibrahim, dan setiap kali aku melihat salah satu anggota tubuhnya, aku menemuinya ada pada diriku. Maknanya miripnya Nabi dengan Nabi Ibrahim AS. Dan sehingga itu, solat itu adalah sahabat kepada kamu. Jibril berkata, ucapkanlah salam kepada bapamu. Lalu aku pun mengucapkan salam kepada Ibrahim AS. Tadi ini antara perkara yang boleh kita lihat berlaku dalam Al-Mi'raj. Allahu Akbar. Kita berhenti setakat bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Kita akan sambung selepas ini, Datuk, untuk penceritaan yang berikutnya. Saudara, jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa bersempena dengan Isra wal Mi'raj. Nota penting kami bawakan kepada anda untuk perjalanan agung baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, dan kita telah pun
berkongsikan. Tadi Datuk telah kongsikan bagaimana perjalanan Nabi SAW ketika mana dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Datuk, kita ada sahabat pemanggil untuk kita raikan pada pagi yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas Kamis dan juga Dr. Jahazan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Datuk ya. Datuk, kita sedia maklumnya setiap semua wahyu ayat Quran yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melalui Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, dia ada perantara iaitu malaikat Jibril, tapi tidak pada solat. Solat ini diberikan terus daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana apa yang kita sedia maklum melalui Isra Mi'raj inilah, kerana itu diberikan solat kepada Nabi Muhammad secara direct, tidak melalui orang lain. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya yang Allah mau tunjukkan kepada kita semua, kerana solat ini cukup pentingkah, ataupun apa benda-benda lain hikmah yang boleh diberitahu, dimohon kepada kita semua untuk mengetahuinya. Yang kedua, saya nak tanya, Nabi Muhammad sebelum diisra' dan mi'rajkan dah dibelah dada apa semua, apa sebenarnya tujuan pembedahan penyucian diri ini? Adakah kita ni juga perlu suci, bersih untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ke, atau bagaimana hikmah di sebalik penyucian diri Nabi itu untuk diisra' mi'rajkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu soalan saya, Datuk Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang saya kira cukup penting untuk sama-sama kita bincangkan, Datuk. Silakan. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Kita dapat lihat bagaimana soalan ni ditujukan memang penting untuk kita hayati, tuan-tuan. Pertamanya, pembelahan dada yang berlaku pada Nabi kita SAW itu merujuk kepada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi ini bukan sekali semasa baginda masih lagi berada zaman anak-anak, ketika di rumah Halimatus Sa'diyah, di keluarga Halimatus Sa'diyah yang kita tahu peristiwa berlaku. Nabi menemani kakak abangnya ketika menjaga kambing, ditangkap oleh Jibril Mikail, dan abang kakaknya bertampiaran lari mendapatkan bantuan. Dan bila ayah ibu ni sampai melihat Nabi dengan keadaan pucat sallallahu alaihi wasallam, itu kali pertama baginda dibelah dadanya, dikeluarkan jantung dan juga hatinya dibersihkan dengan zam-zam, dimasukkan hikmah. Yang kedua, sebelum Al-Isra' wal Mi'raj juga berlaku lagi sekali bagi menunjukkan kepada kita peri pentingnya penjagaan hati, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Betapa pentingnya kita khusyukkan diri kita dalam salat, kita ikhlaskan diri kita dalam amalan. Pendek ceritanya adalah berkaitan dengan taharatul qulub, iaitu tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Ya, tak kisah dinamakan dengan ilmu tazkiyah ke, tasawuf ke, ilmu akhlak ke, dia semua merujuk kepada pembersihan hati. Di situ lahirnya ketaatan kepada Allah, kesungguhan, memupuk mahmudah dalam diri, buang mazmumah. Ini adalah satu perkara yang penting. Ya, kita dapat lihat berlaku berulang kali dalam kehidupan Nabi, bagi menunjukkan baginda manusia terpilih maksum pun berlaku perkara sedemikian. Ini kan pula kita pada hari ini. Ya, ini perkara utama. Saya nak sebut jugalah rawatan kepada hati ini, tuan-tuan. Dawaul qalbi khamsun. Merawat hati ini terdapat pada 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua iaitu qiyamul lail, bangun malam. Yang ketiga, istighfar inda sahar, selalu istighfar, utamanya waktu sahur, waktu tahajud. Itu waktu yang paling baik untuk meminta ampun kepada Allah. Lagi apa? Khala'ul batni, makan secara bersederhana, dapat puasa sunat, alhamdulillah. Kita ini dah masuk 28 Rajab. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan yang terakhir sekali, mujalah satu salihin, duduk dengan orang-orang salih. Kerana kita tak ada kaedah lah untuk buat macam Nabi. Ke ada kat bandar utama ni, hospital, klinik boleh belah hati untuk bersih? Tak ada, tuan-tuan. Jadi ini 5 proses yang kita lalui seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab berkaitan dengan ilaj, merawat masalah-masalah hati. Yang kedua berkaitan dengan salat. Memang betul apa yang digambarkan itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW jelaskan, semayanglah kamu macam kamu lihat aku semayang. Ya, jadi tuan-tuan, ibadah yang lain, malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajar tentang salat, mengajar tentang ibadat tersebut, haji ke, zakat ke. Tetapi merujuk kepada salat, Allah SWT menjemput Nabi untuk menerimanya direct, perintah salat tersebut. Tentulah ini mengandungi hikmah yang tersendiri, tuan-tuan ya. Itu sebab berkata Imam Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Mesir, telah meninggal dunia lebih 10 tahun lalu. Dia berkata, perhatikan ya, rukun Islam ada berapa perkara? 5. Syahadah, salah,
zakat, saum dengan haj. Itu mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa Ramadan dan juga haji. Ada perbezaan apa nama yang dipanggil sebagai turutan ke. Jadi tapi itu 5 perkara. Kalau seorang itu tak ada kemampuan, haji tidak diwajibkan buatnya. Kalau dia tak ada kudrat, puasa terangkat paling dia boleh bayar, contohnya boleh kafarah puasa ataupun bayar fidyah puasa. Tapi salat tidak boleh diabaikan. Illam tastati salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin. Kamu sembahyang berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk, baring. Sembahyang tetap wajib dilakukan apa juga keadaannya, tua muda, sakit, sihat, perempuan lelaki dalam keadaan tidak uzur, maka wajib baginya untuk salat, wajib. Kenapa ya tuan-tuan? Maka Mutawawi Sya'rawi, imam tafsir yang terkemuka ni menjelaskan, dalam salat mengandungi kesemua rukun Islam itu. Dalam salat ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadah. Dalam salat juga ada puasa. Macam mana pula ada puasa dalam sembahyang Sebab dalam puasa tuan-tuan tak boleh makan, tak boleh minum. Puasa tak tu? Puasa. Allah. Dalam salat ada zakat. Apa pula zakat? Zakat bukan merujuk pada keluarkan harta saja. Zakat adalah kita mengeluarkan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Macam sembahyang subuh pagi ni, kita bangun meninggalkan tempat tidur, pergi pula ke masjid sembahyang. Kita telah pun memperuntukkan satu waktu yang paling istimewa untuk Allah, macam kita peruntukkan harta kita untuk Allah SWT. Maka dalam salat ada nilai zakat. Betul? Dalam salat ada syahadah, dalam salat ada puasa. Kerana dalam salat kita tidak boleh makan dan minum, tak boleh bercakap. Maka itu juga nilai puasa yang terdapat dalam salat, tuan-tuan. Betul kan? Faham ke tak faham ni? Dan dalam salat juga ada haji. Apakah haji itu? Kerana kita akan menghadap ke Baitullahil Haram, tempat mereka menunaikan ibadah haji, tawaf dan sebagainya. Maka memadai untuk kita faham tu sebab dalam hadis mengatakan salat ini tiang agama yang paling besar. Man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan salat, dia merobohkan agama. Kerana salat itu adalah tiang seri yang paling penting untuk rukun Islam. Maka itu sebabnya antara hikmah mengapa salat ini memerlukan hadirnya Nabi SAW ke langit untuk menerimanya, menunjukkan kepada keagungannya, kehebatannya, dan menunjukkan pada kedudukannya yang paling penting dalam Islam. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamati salah. Perkara pertama yang akan dihitung di akhirat besok salat. Kalau salat itu sempurna, semua yang lain mendapat ampunan daripada Allah, boleh diterima oleh Allah. Tapi kalau salat itu masalah, maka semua yang lain masalah. Ya, begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat bagi penekanan ni kepada anak-anak. Anak kita berada jauh, telefon, nak dah bangun subuh belum sayang? Dah pukul 7 ni. Ya, jangan tanya dah makan ke belum, itu penting. Tanya soalan belum. Ya, sembahyang kat mana tadi? Yang lelaki tanya sembahyang kat surau tak? Pergilah ke surau nak. Tak jauh sangat pun asrama kau dengan surau itu. Contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah, bagi penekanan kepada perkara ini kerana ia merupakan tiang seri kepada Islam yang kita pegang sebenarnya. InsyaAllah, tabarakallah. Dan berikutnya Datuk, tadi ada soalan daripada sahabat Facebook. Yang pertama telah pun kita jawab tentang lapisan langit itu. Yang kedua berkenaan dengan gambaran dan juga keadaan penghuni syurga dan neraka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Datuk. Baik, Al-Baihaqi berkata dalam Dalailun Nubuwah, menyebut hadis-hadis yang sahih tentang Isra Mi'raj. Jadi kat sini tuan-tuan saya nak sebut beberapa hadis yang telah pun dianggap sebagai sahih oleh kebanyakan para ulama muhaddisin. Ya, ada banyak hadis, tapi yang saya bawa ni ada hadis sahih, tuan-tuan ya. Pertama tadi, apakah yang Nabi perbualkan bersama dengan saudara-saudaranya para nabi, termasuk ayahandanya Nabi Ibrahim AS. Ya, dalam Dalailun Nubuwah mengikut hadis daripada Ibn Mas'ud, pada malam Isra Mi'raj aku bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka semua sedang membicarakan soal kiamat. Lalu mereka mengembalikan soal itu kepada Ibrahim. Lalu baginda berkata, aku tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Mereka menyerah kepada Musa. Musa mengatakan, aku pun tidak tahu. Mereka menyerahkannya kepada Isa. Isa pun berkata, aku tidak tahu. Adapun tentang masa jadi, tiada siapa mengetahui melainkan Allah. Dan dikabarkan kepadaku oleh Tuhanku bahawasanya Dajjal akan keluar. Lalu dia juga menyebutkan tentang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini perbualan yang berlaku di antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain. Kemudian daripada Ibn Abbas berkata, ketika aku dibawa Isra, aku bertemu dengan bau yang sangat harum. Aku bertanya, bau apa ni wahai Jibril? Jawapan Jibril, inilah bau Masyitah binti Fir'aun, anak-anaknya. Ketika sikatnya jatuh dari tangannya, dia berkata Bismillah. Maka puteri Fir'aun itu berkata kepadanya, apakah itu ayahku?
apakah nama bismillah itu ayahku? Jawapannya tidak. Ini adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu juga. Lalu anak perempuan itu berkata kepadanya, adakah Tuhan selain daripada bapakku? Maka Masyaitan menjawab, ya, Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan bapa engkau adalah Allah SWT. Kasar pula bunyi, ya. Maka dia perintahkan untuk membawa kepadanya, dibawakan satu periuk yang besar. Diperintahkan untuk dimasukkan ke dalamnya satu persatu anak-anaknya, sehingga yang terakhir sekali anak yang masih menyusu lagi dipegang di badannya seperti itu. Tiba-tiba dalam keadaan teragak-agak itu, anak kecilnya, bayi itu yang masih kecil, masih lagi menyusu, berkata kepadanya, wahai bonda, ibu terjunlah, apa lagi ditakut, semua tu dah masuk dalam syurga bonda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka jangan kau ragu-ragu, engkau berada dalam kebenaran. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga dianggap sahih oleh kebanyakan para ulama, contohnya macam Ahmad Muhammad Syakir. Dari Syarif bin Abdullah pula, ketika aku naik ke langit, aku mengetuk salah satu pintunya, lalu penghuni langit berkata, siapakah ini? Jawapan Jibril, inilah Muhammad SAW bersama denganku. Maka kemudian Nabi Adam pun berkata kepadaku, wahai anakku, engkaulah anak yang terbaik. Di langit yang kedua, baginda menyaksikan dua sungai yang mengalir. Lalu bertanya kepada Jibril, apakah sungai ini? Jawapan Jibril, ini sungai Nil dan juga Furat. Bukan maksudnya tuan-tuan, sungai Nil dengan sungai Furat itu puncanya di syurga. Bukan begitu maksudnya. Ya, ada perkara-perkara misconception terhadap Islam. Ada orang kata macam pergi ke Baitul Maqdis, nanti lihat ada batu tergantung. Kerana batu itu kononnya Nabi nak naik Mi'raj itu, dia nak ikut bersama, malaikat stop dia tergantung bagi mengelakkan orang nampak tergantung di simen. Ini cerita dongeng lah tuan-tuan. Tak ada cerita seperti ini, ya. Kita jangan dengar orang bercerita saja, jadilah orang yang membaca tuan-tuan, ya. Baca daripada sumber yang betul. Jadi merujuk kepada maksud sungai ini dan sungai Furat ini adalah merujuk kepada bumi itu, bumi orang Islam, hendaklah dipertahankan. Ya, jadi Furat terletak dekat negara Iraq sebagai contohnya, negara umat Islam. Kena dipertahankan. Nil terdapat di Mesir, itu negara umat Islam. Bagi merujuk keluasan geografi umat Islam itu, kedudukan mereka di mana saja mereka berada, maka bumi itu hendaklah dipertahankan, rasa cinta kepada tempat-tempat tersebut kerana dia tempat orang Islam. Baik tuan, nanti kita sambung lagi. InsyaAllah, tabarakallah. Rancak ni, dramatik, banyak lagi perkara yang akan kita kongsikan bila sebut tentang gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam Isra' wal Mi'raj. Kita sambung selepas ini, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika mana diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan kita masih lagi berbicara untuk topik pada hari ini bersamaan dengan 27 Rejab, peristiwa Isra' wal Mi'raj, nota penting. Dan masih lagi kita bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadhil Datuk Ustaz Dr. Zahazan Muhammad, dan kita ingin menyambung Datuk. Dan sebelum itu kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kita pada jam dan juga detik ini. Dan untuk gambaran yang disebutkan, tadi ada disebutkan oleh Yang Baginda Datuk tentang Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam dan perlu terus dipertahankan. Hari ini semakin ramai ataupun jarang kita menyebutkan tentang kelebihan, kemuliaan Al-Aqsa, dan perlu kita ceritakan kepada anak-anak generasi kita tentang Al-Aqsa. Dan mungkin sebagai pengalaman juga, Datuk ada bawa jemaah mungkin ke Al-Aqsa, bagaimana gambaran yang boleh dikongsikan kepada sahabat penonton Tanya Ustaz, Datuk? Baik, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj berlaku dalam hayat Nabi SAW. Kemudian Nabi wafat, datang Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq, datang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka tentera Islam dikerah untuk pembukaan yang berlaku, membuka, sebagai contohnya membuka Rom, dan akhirnya Sayyidina Umar segera menyuruh tentera yang dipimpin oleh Khalid Walid digantikan oleh Abu Ubaidah dan membuka Baitul Maqdis. Lalu ditanya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Jawapan Sayyidina Umar, aku hendak menghimpunkan semua bumi yang disebut dalam Quran di bawah satu naungan. Allahumma salli. Tuan-tuan, ya, ni maknanya dream big. Sayyidina Umar ni seorang yang sangat hebat, tuan-tuan. Kita kena baca, kena kaji
ya, supaya kita dapat ikuti sejarah yang sangat hebat ini, pribadi yang sangat unggul ni. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menyuruh untuk dikepung Baitul Maqdis. Dan yang mengepungnya sahabat Nabi yang paling amanah yang Nabi nyatakan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, aminu hadhil ummah. Ya, orang yang paling amanah untuk umat ni Abu Ubaidah. Maka bila dikepung, tuan-tuan, tentera Kristian dan juga padri-padri yang ada di situ, Sufyanus namanya, telah pun mengetahui tempat itu pasti jatuh ke tangan orang Islam. Maka dia telah meletakkan satu syarat. Syaratnya dia nak serahkan Baitul Maqdis kepada Islam, tapi mestilah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an datang menerima kunci itu sendiri. Cerita ni kita perlu sebut, tuan-tuan, ya. Ya. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah bermesyuarat dengan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Uthman yang berada di Madinah. Sayyidina Uthman lemah lembut, tapi Sayyidina Uthman telah buat keputusan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan pergi, ini merupakan konspirasi untuk membunuhmu. Perangkap. Jawapan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Umar, kesian umat Islam, mereka dah kepung tempat tu lama sangat dah. Kalau tuan tidak hadir, tentu dalam hati mereka rasa sedih, tak dapat buka Baitul Maqdis. Tuan pergilah. Sayyidina Umar pergi, tuan-tuan, dengan pakaiannya compang-camping, tuan-tuan, tampal-tampal, dengan bantunya Zaid bin Aslam menaiki himar, bergili-gili naik. Kau naik, aku turun, aku tarik. Aku naik, kau tarik. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allahu Akbar, sampailah kepada Baitul Maqdis. Dan pada waktu itu, menurut ceritanya, Zaid yang berada di atas himar, Umar Khattab Amirul Mukminin menariknya. Tapi ternyata ketua Kristian itu mengetahui ini Sayyidina Umar yang tarik, kenal wajahnya. Beliau mengatakan bahawa aku bukan saja mengetahui tentang Nabi-Mu, orang-orang keliling Nabi-Mu aku kenal. Abu Bakar yang telah meninggal, Umar ini aku kenal. Aku telah baca ciri-cirinya lengkap dalam kitab-kitab kami. Allahu Akbar, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ya, maka Sayyidina Umar pun diminta untuk sembahyang di tempat yang paling mulia di situ. Untuk mengetahui, tuan-tuan, tempat ini asalnya milik orang Kristian. Yahudi telah lama dihalau keluar daripada zaman Babylon lagi, ketika Allah sebut dalam surah Isra, "Summa ba'asna 'alaihim ibadalana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana amran maf'ula." Surah Isra menyatakan perkara ini, bahawa kaum Yahudi telah dikeluarkan daripada tempat tersebut dengan kekerasan. Dan kemudian Rom datang ke situ, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi sebenarnya apa yang diklaim oleh Yahudi mengatakan itu bumi mereka, salah sebenarnya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Ini sejarah Islam, kita kena tahu, bahawa bumi itu Sayyidina Umar merdeka kan, dan Sayyidina Umar diminta untuk sembahyang dalam gereja yang paling kuno, paling lama, klasik di situ. Tapi Sayyidina Umar memilih untuk tidak sembahyang dekat situ. Jadi Sayyidina Umar bertanya, mana Nabi masuk, pintu mana Nabi masuk ketika Isra Mi'raj itu? Allahu Akbar. Sayyidina Umar masuk di situ, dah sembahyang, membaca surah Kahf dan sebagainya. Para sahabat pengikut sembahyang sampai pada waktu duha barangkali. Maka ataupun sembahyang subuh dan yang lain, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an diminta untuk sembahyang dalam gereja itu. Sayyidina Umar menolak. Beliau berkata, kalau aku sembahyang dalam gereja kamu, nanti menjadi satu seolah macam satu presiden, bahawa tiap-tiap kali orang Islam masuk ke negara bukan Islam, mereka akan rampas gereja. Aku tidak mahu ini berlaku. Tengok bagaimana jauh pandangan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Sayyidina Umar telah pun bertanya kepada orang-orang Kristian kat situ, mana dia sakhra? Tahu tak apa sakhra, tuan-tuan? Batu sakhra. Batu apa? Batu yang merujuk pada famfajarat minhu 12 aina. Zaman Nabi Musa dahulu, Nabi Musa lepas daripada Laut Merah, Nabi Musa dengan tribes Yahudi Asbat ini sebanyak 12, mereka nak minum air, maka Nabi Musa ketuk pada batu-batu itu keluar air. 12 pancaran. Maka Sayyidina Umar bertanya, mana batu itu? Kerana umat Islam telah menghadap ke Baitul Maqdis dalam sembahyang mereka selama 18 bulan. Ketika di Mekah dan juga di Madinah. Jadi Nabi SAW menghadap kepada Baitul Maqdis, batu itu menjadi kiblatnya. Maka Sayyidina Umar tanya, mana batu ini? Orang Kristian yang menguasai Baitul Maqdis itu rasa kebersalahan nak jawab. Kerana di antara Kristian dengan Yahudi ni tak ngam, tuan-tuan. Kristian telah pun menjadikan batu tempat Nabi Musa dahulu terpancarnya air di situ untuk minuman kepada kabilah-kabilah yang 12 keturunan anak Nabi Yakub itu. Batu itu tempat dilemparkan segala najis, tuan-tuan. Kekotoran, kalau perempuan itu mempunyai darah haid sebagai contohnya pun, kalau boleh nak dikesat di batu itu. Kotor. Saya nak bertanya, mana batu itu? Orang Kristian pun takut-takut nak jawab, mereka tunjuk ini tempat buangan sampah. Sayyidina Umar buka serbannya, bersihkan batu itu. Para sahabat semua ikut bersihkan. Inilah kiblat kita, kita menghadap ke sini. Pengiktirafan bahawa agama daripada langit ini datang dari sumber yang satu. Kenapa kamu buat begini? Kamu tahu kan ini Nabi Musa punya kan? La ilaha illallah Rasulullah, tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sampai zaman Salahuddin Al-Ayyubi,
orang Kristian yang ada di Baitul Maqdis, mereka bergaduh sama sendiri untuk memiliki gereja itu masing-masing klaim mereka punya. Bergaduh, berbunuh-bunuh. Allah. Sehingga menyebabkan ketua Kristian yang ada pada waktu itu sampai ke hari ini telah meletakkan tanggungjawab membuka dan mengunci pintu itu pada tangan orang Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kisah ini? Bagi meredakan tekanan. Ya, kalau tidak berlaku pergaduhan yang tak selesai di antara mereka. Siapa yang pegang kunci itu? Kabilah Kristian yang satu lagi akan membunuhnya. Tak selesai perkara itu. Dia bagi kepada yang ni pula akan attack dia. Tuan-tuan, sehingga akhirnya kunci itu dipegang oleh orang Islam. Tuan-tuan, sampai ke hari ini. Negara Yahudi yang kuat berkuasa itu pun tak mampu nak ambil kunci itu. Mereka pegang je, berlaku pembunuhan balik semula. Mereka terpaksa serahkan kepada kabilah yang Arab yang ada di situ, yang dulu dia bertanggungjawabkan zaman Salahuddin dahulu untuk pegang kunci itu. La ilaha illallah Muhammad. Tuan-tuan, penyebutan Baitul Maqdis ini mempunyai satu nilai yang tersendiri yang menunjukkan kepada bumi itu milik Islam, dan orang yang meninggalkan ajaran Tuhan mereka akan dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi hikmah Nabi melalui Baitul Maqdis ini seperti disebut Dr. Mahdi Rizqullah, bahawa tidak langsung Baitul Maqdis merupakan satu tempat perhimpunan di antara bumi-bumi yang Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah. Juga kita dapat lihat dalam surah yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa benda ni, tuan-tuan? Tin, az-zaitun adalah bumi yang tumbuh padanya pokok tin dan juga pokok zaitun. Wa turi sinin, bumi yang punya Tur Saina, gunung Tur Sinai. Dan wa hadzal baladil amin, ini bumi yang penuh keberkatan. Allah SWT membawakan kaitan di antara tiga bumi ini. Bumi yang pertama Baitul Maqdis, bumi yang kedua Mesir, iaitu tempat Nabi Musa, Nabi Yusuf sebelum itu, dan Makkah Al-Mukarramah, tempat Nabi kita diutuskan sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi Allah ini mempunyai kaitan bahawa mereka membawa kepada risalah yang sama. Yang membawa kepada penyembahan Allah SWT. Syariat mungkin ada perbezaannya, tetapi akidah mereka tetap satu untuk kita faham, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. InsyaAllah, tabarakallah, tu antara perkara yang perlu kita renung dan muhasabah tentang bagaimana Al-Aqsa atau Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam yang perlu tetap terus dipertahankan dan diperjuangkan. Dan demikian Datuk yang dapat kita kongsikan untuk siaran di TV3. Kita akan tamat di sini dan kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk istimewa Isra' wal Mi'raj, nota penting. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 kami bawakan kepada anda untuk siaran 27 Rejab pada hari ini. Istimewa bersempena dengan Isra' wal Mi'raj, nota penting, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Datuk Ustaz Dr. Zahazan Muhammad. Baik, Fadhil Datuk, kita telah pun kongsikan banyak perkara-perkara ataupun nota-nota penting berkenaan dengan peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Dan berikutnya kita ada soalan yang ingin kita raikan di Facebook. Sahziatul Sidik yang bertanya, baik, surah Al-Mulk ayat yang ketiga, dia yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis. Bagaimanakah pandangan daripada sudut sains ketika membicarakan lapisan langit ini? Apakah melibatkan sistem solar planet itu baru dikatakan ianya adalah lapisan langit yang pertama, atau bagaimana, Datuk? Wallahu alam. Ya, kalau kita perhatikan samawati tibaqa ni yang disebut dalam surah Al-Mulk tadi, merujuk kepada penciptaan langit yang kita tidak tahu. Bahkan manusia pun bila nak menerka planet-planet pun mereka tidak dapat sampai. Nak sampai ke planet Marikh pun mengambil masa begitu lama sekali. Masih belum ada dapatan yang solid untuk mereka pindah ke sana, kabarnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan, kita pun tidak faham apa yang dimaksudkan kat sini. Madailah untuk kita mengatakan perkara-perkara ni dari sudut sainsnya membuktikan dunia begitu luas. Galaksi, sistem yang ada. Bila Allah janjikan kepada orang beriman ini, kalau kita kat dunia membeli sebuah rumah mahal macam mana sekalipun lah, pasti di hujungnya kita fikir macam mana nak renovate ni, macam mana nak buang ni, macam mana nak dinding ni nak bagi nampak besar sikit. Tuan-tuan, sedangkan dekat akhirat Allah menjanjikan orang masuk syurga. Kita madailah untuk kita lihat selain daripada ayat Al-Mulk ini,
ayat yang juga kita semua tahu tuan-tuan. Bagaimana Allah menyatakan ayat 133 surah Ali Imran. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddatil muttaqin. Segeralah kamu untuk mengejar keampunan Tuhan kamu dan juga syurga yang keluasannya macam langit bumi. Setengah riwayat membaca, riwayat syazah lah, qiraah syazah membaca yang pelik, yang janggal, tapi ada iktibarnya dari sudut bahasa juga. Irduha, dia baca bukan arduha, irduha. Ird maknanya lebar, panjang lebih daripada lebar kan. Kalau lebarnya saja sudah seperti langit dengan bumi, bayangkan panjangnya macam mana. Allah. Itulah penempatan seseorang dalam syurga. Itu sebab kita baca pula di hujung surah Al-Kahfi, Allah menyatakan la yabghuna anha hiwala. Orang masuk syurga ni tak terfikir pula dalam benak fikirannya untuk dia berpindah, cari rumah baru, beli rumah baru, nak dapat syurga. Tak, dia takkan fikir begitu kerana kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT. Jadi memadailah untuk kita faham bahawa langit yang Allah jadikan ni berlapis-lapis. Kita tak tahu hakikatnya bagaimana, sains pun belum dapat buktikan apakah dimasukkan dengan lapisan itu planet-planet yang ada. Wallahu alam, kita tidak faham sebenarnya. Jadi inilah di antara rahsia penciptaan yang Allah jadikan. Kan tengok ada para ulama membincangkan, menarik juga pandangan ni. 7 kan, 7 bumi, 7 langit. Apa lagi? 7 pintu lautan, neraka. Ya. Pintu syurga lebih daripada 7, 8 ataupun 30 ikut perbezaan pandangan para ulama. Jadi angka ni sebenarnya tak ada satu yang boleh kita finalisekan. Jadi merujuk kepada perkara ini madailah untuk kita mengatakan keluasan ciptaan Allah SWT yang pada hari ini makin terbukti dari sudut astronominya, masa ke semasa, bahawa galaksi yang ada sistem ini rupa-rupanya ada matahari dalam sistem yang lain lebih besar, berapa juta kali ganda lebih besar daripada matahari yang kita ada pada hari ini, sistem galaksi kita. Madailah untuk kita faham bahawa dunia ni begitu besar, bagaimana Allah menjadikannya begitu luas. Ya, inilah janji Allah di akhirat untuk orang yang beriman. InsyaAllah, tabarakallah. Dan berikutnya Datuk dan juga sedang penonton, kita ada sahabat pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anas dan juga Ustaz Dr. Zahzan Muhammad. Ya, bagaimana Cik Ilyas? Dirahmati Allah. Soalan saya mengenai dengan pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Ada ungkapan yang diungkap kepada Allah, kalau tak silap saya, dalam tasyahud kita, at-tahiyyatul mubarakah, salawat tayyibatillah, dan juga assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Antara dua ni, adakah betul Nabi Muhammad yang memberi, siapa yang terlebih dahulu yang mengungkapkan kalimah tersebut? Dan soalan keduanya mengenai dengan perjalanan untuk menemui Allah. Jibril membawa Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dia memberhentikan borak itu, berhenti, tidak mahu lagi meneruskan perjalanan. Dan bagaimanakah Nabi Muhammad menemui Allah dengan pertengahan jalan, pertengahan borak, dan juga malaikat tidak membawanya pergi ke menemui Allah. Minta penjelasan lebih lanjut bagaimanakah cara Nabi Muhammad pergi menemui Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Ismail dari Pulau Pinang yang bertanya 3 sekira soalan yang diajukan, Datuk. Baik. Pertama berkaitan dengan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini riwayat yang sebenarnya tidak sahih. Ya, untuk tuan-tuan, riwayat ini tidak sahih. Bahawa perbualan itu di antara Allah dengan Nabi-Nya maka dilengkapkan menjadi tasyahud, ini tidak sahih. Riwayat yang tidak ada sebenarnya. Ya, para ulama muhadithin menolak perkara ini sebagai satu riwayat yang diterima. Jadi pendeknya, segala berkaitan dengan salat itu diajar oleh Allah SWT, maka Nabi turun ke bumi untuk mengajar kita, salu kama ra'aitumuni usalli. Walaupun ada perkara itu disebutkan, tapi dia masyhur ala silatin nas. Ya, dia masyhur di atas lidah orang-orang awam, sedangkan di sudut sanadnya, penjelasan para ulama hadisnya bukan begitu. Maknanya Allah mengajar Nabi lengkap. Bukan ada perbualan siapa yang mulakan, siapa yang menjawab, tidak ada sebenarnya. Riwayat yang pelik, bahkan para ulama mengatakan riwayat yang pelik, contohnya Al-Ajruni. Ya, satu benda yang pelik, yang gharib, bahawa ada perbualan di situ walaupun ada orang menceritakan demikian. Ya, yang kedua berkaitan dengan saya dah sebutkan awal tadi bahawa borak yang digunakan oleh Nabi SAW perjalanan ini berhenti setakat
Baitul Maqdis. Kemudian Nabi pun Mi'raj, menaiki tangga seperti yang digambarkan. Wallahu a'lam bagaimana keadaannya. Banyak benda yang kita terima di atas prinsip yang Allah sebut awal-awal tadi, innahu wasami'ul basir. Allah menyatakan begitu, begitulah kita terima, begitulah Abu Bakar As-Siddiq menerima. Kita tidak bertanya lebih lanjut. Ya, kerana madailah keimanan itu untuk tersemat dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan, akal aku tidak sampai untuk memikirkan. Engkau menceritakan perkara ini, aku beriman sepenuhnya tanpa sedikit pun keraguan. Itulah siddiq namanya. Baik, jelas Jumhur ulama bahkan secara ijma' mengatakan Nabi menaiki langit bukan dengan borak. Borak berhenti dekat Baitul Maqdis. Kemudian Nabi pun naik sampai ke langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama itu kata, siapa bersama wahai Jibril? Hadis yang telah kita bacakan tadi. Maka Jibril menjawab, inilah Muhammad SAW. Maka inilah sebaik-baik orang yang tunggu, dibuka pintu sampai ke langit ke-7. Dan langit ke-7 itu ada khilaf para ulama di Sidratil Muntaha. Ya, langit ke-7 Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan dirinya ke Baitul Ma'mur. Ya, wasaqfil marfu wal baitil ma'mur. Bagaimana digambarkan bahawa di langit ada kiblat untuk para malaikat. 70,000 malaikat memasuki tempat itu untuk bersembahyang setiap hari. Bayangkan daripada awal penciptaan mereka sampai kali ini, begitu besar sekali tempat yang dijadikan oleh Allah Taala itu. Jadi Baitul Ma'mur itu kedudukannya setentang tepat-tepat di atas kiblat kita, Kaabah yang kita masuk itu, yang kita sembahyang, kita menghadap padanya itu. Ya, jadi dalam konteks ini para ulama menjelaskan bahawa di situ Baitul Ma'mur itu merupakan kiblatnya, tempat para malaikat sekalian berhimpun untuk sembahyang. Tentang melihat Allah SWT ini perkara yang dipersisihkan. Seperti yang saya nyatakan tadi bahawa Imam Nawawi memilih pendapat bahawa Nabi bertemu dengan Tuhannya melihat Allah SWT. Melihat dengan perkara yang kita pun tidak tahu bagaimana penglihatan tersebut. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya, dalam kitab Jawharatul Tauhid sebagai contohnya, Aqidah Tahawiyah menjelaskan bahawa kita melihat Allah SWT ini, Nabi umpamakan macam melihat bulan purnama di waktu malam yang terang benderang. Ini dah jadi bulan sabit kan. Ya, dah menuju ke ujung bulan Rajab. Nanti tengah-tengah bulan purnama, Al-Badrul Munir, tengah-tengah bulan itu. Maka Nabi menggambarkan sebagaimana kamu lihat bulan. Orang dekat Malaysia lihat bulan, orang dekat Singapura lihat bulan. Ya, sahabat saya Haji Anwar Shah dekat Singapura pada waktu ini melihat bulan, contohnya di langit. Ya, mereka melihat bulan, di Thailand melihat bulan. Di Indonesia bulan dilihat oleh semua orang. Tapi tempat dia kat mana sebenarnya? Mana bulan tu? Jadi begitulah perumpamaan Nabi berikan, di akhirat orang melihat Allah SWT begitu. Jadi Imam Nawawi dari pandangan Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah SWT. Sampai satu tahapan tempat Jibril mengatakan, wahai Muhammad SAW, taqaddam, teruskan perjalanan. Aku setakat ni. Kalau aku melintasinya, aku akan terbakar. Ini menunjukkan kepada kedudukan ketinggian manusia dibanding dengan malaikat. Walaupun Ruhul Amin ini, malaikat Jibril, kedudukan yang paling tinggi, ketua, tapi dibandingkan Nabi kita lebih tinggi makamnya di sisi Allah SWT. Berarti Nabi pergi ke tempat yang Jibril pun tak boleh pergi. Di sini berlaku persisian pendapat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak, Nabi tidak melihat Allah SWT. Melihat itu hanya di akhirat sahaja. Jadi perkara ini merupakan persisian para ulama, ya, yang kuat mengatakan sebenarnya memang seperti kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, buku beliau Aqidah Tahawiyah, syarahnya Qabasat Sunniyah, mengatakan bahawa memang tidak melihat Allah SWT. Wallahu a'lam. Sekiranya ada kalangan tuan guru, ustaz yang bersisih pendapat dalam hal ini, memang perkara itu dipersisihkan sejak 1000 tahun lebih yang lalu. Kalangan para sahabat telah berbeza pandangan tentang hal itu. Maka tak perlu kita perdebatkan, persisihkan. Bagi mengatakan melihat Allah ada hujahnya, dia mengatakan tidak melihat Allah pun ada hujahnya. Jadi setakat itu saja kita ulas. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dan begitu juga gambaran-gambaran yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, orang yang diazab dan orang yang menerima walhasil kebajikan yang mereka lakukan. InsyaAllah kita akan bahaskan selepas ini, Datuk. Kita akan berjeda seketika, terus dia menonton. Saya Ustaz, biar tamu jangan keliru, kembali selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur sehingga ke hujung rancangan masih lagi kita bersama dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, gambaran dan juga peristiwa agung
Isra wal Mi'raj yang telah berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap daripada kita, dan itulah antara yang kita bahaskan pada pagi ini untuk istimewa Isra Mi'raj, nota penting. Kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad untuk kita meneruskan diskusi perbincangan kita pada pagi ini dengan kita meraihkan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya. Kita ada Anwar Hamzah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semasa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan gambaran syurga dan neraka serta nikmat syurga dan azab neraka terhadap penghuninya. Soalannya Ustaz, adakah semasa Mi'raj itu syurga dan neraka telah wujud dan ada penghuninya? Maaf bertanya semua, mohon penjelasan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya memang disebut bahawa syurga dan neraka telah wujud. Kerana ayat-ayat yang kita baca daripada Al-Quran begitu banyak sekali menyatakan demikian. Dalam hadis juga. Contohnya ayat 133 surah Ali Imran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu untuk melakukan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, keampunan Tuhan kamu, dan juga syurga yang keluasannya seperti langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang beriman. Jadi kalau kita belajar dalam akidah tahawiyah sebagai contohnya, penyataan tentang ayat-ayat yang menunjukkan kepada penciptaan syurga dan neraka yang telah sempurna ini memang begitu banyak sekali. Begitu juga kalau kita perhati dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddatil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Bersegeralah kamu untuk keampunan Tuhan kamu dan syurga yang keluasannya bagi langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, begitu juga surah An-Najm yang saya bacakan awal-awal tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Bahawa Allah menggambarkan tentang Nabi sampai ke langit dan melihat syurga, jannatul ma'wa, melihat. Ya, begitu juga dalam hadis yang Nabi SAW menyatakan, hadis sahih, adatu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk orang yang beriman itu satu dalam syurga yang tak pernah mata melihat, tak pernah telinga mendengar, tak pernah terlintas dalam hati. Bahkan ketika sahabat yang terkorban syahid dalam perang Uhud itu pun, Nabi perhatikan ke belakang, dia telah meninggal dunia, mati syahid, kemudian Nabi pun lekah-lekah menoleh mata ke hadapan. Mereka bertanya, mengapa Nabi seolah-olah tergesa-gesa menoleh pandangan? Nabi melihat, mengatakan, aku melihat dia telah masuk syurga bersama bidadari-bidadarinya menunggu. Jadi aku tidak mahu melihat wanita-wanitanya. Ya, jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa syurga dan neraka telah pun disiapkan oleh Allah SWT dan telah ada penghuninya. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang mana Allah SWT menunjukkan kepada kita ini semua dari sudut ilmu kita tak sampai untuk fikirkan tuan-tuan. Nanti ada peristiwa yang kita lalui, Yaumul Ba'ath, ada mizan, ada hisab, ada kausar, ya, yang akan diminum oleh orang beriman sebelum daripada al-mizan sebagai contohnya, kan orang keluar daripada kubur masing-masing dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Ya, adakah peristiwa itu dah berlaku atau belum berlaku, kita tidak faham dari sudut bahasa ini. Tapi seperti yang dibentangkan dalam hadis-hadis menunjukkan Nabi telah melihat perkara itu dan ada di depan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. InsyaAllah, tabarakallah. Dan bila kita sebut tentang perjalanan yang diperlihatkan kepada Rasulullah tentang penghuni syurga, penghuni neraka ni, mungkin sedikit boleh dikongsikan oleh Baginda Datuk sebagai satu iktibar kepada kita bersama tu. Baik, dalam Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak. Dan dipilih sini tuan-tuan riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada peristiwa yang dialami, dilihat oleh baginda SAW sendiri. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dibawa naik, aku melalui satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, dan mereka mencakar wajah mereka dengan dada mereka, dan aku bertanya kepada Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Jawapannya, inilah orang yang memakan daging manusia dan merosakkan kehormatan mereka. Tuan-tuan, ya, orang yang merampas harta orang, menganiaya orang, memfitnah orang, ambil pengajaran daripada perkara ini, tuan-tuan. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan, aku melihat sekolongan manusia yang memotong bibir mereka dengan pemotong daripada api, gunting daripada api, dan kemudian kembali seperti sedia kala. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Jawapan Jibril, inilah dia golongan pendakwah di kalangan umatmu. Mereka mengatakan apa mereka tidak buat. Khatib, khutbah,
Ya, bercakap boleh mempersonakan orang, tetapi tidak melakukan apa yang diseru orang kepadanya. Inilah orang yang sangat malang, tuan-tuan dia boleh. Sekarang Allah mohon perlindungan. Kita mohon perlindungan pada Allah daripada tergolong dengan golongan ni. Kemudian Abu Hurairah berkata pula dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, pada malam aku diisrakan, aku sampai ke langit yang ketujuh, dimi'rajkan, aku melihat petir dan kilat yang begitu kuat sekali. Aku datang pada satu kaum, satu golongan yang perut mereka bagaikan rumah, dalamnya terdapat terdapat ulat dalam perut mereka. Aku bertanya kepada Jibril, apakah ini? Maka jawapan Jibril ini merupakan pemakan riba. Allah. Tuan-tuan ya, makan riba, kita buat perniagaan, janji orang keuntungan. Dah pastikan pula, siapa masukkan 10,000 nanti tiap bulan dapat 1,000. Ni apa benda ni tuan-tuan? Ini riba tau, jangan main tau. Riba ini mempunyai 70 pintu. Pintu yang paling ringan sekali, umpama seorang itu berzina dengan ibunya sendiri. Allah. Dan bagi seorang perempuan, seumpama dia berzina dengan anak lakinya sendiri. Jauhi tau. Kita kalau nak berusaha nak berniaga, satu benda digalakkan, wa halallahu al-bai' wa harama riba. Kita kena ingat bahawa riba ni benda yang sangat haram, sangat dibenci, dosa besar. Jangan memain perkara ni tuan-tuan ni boleh kasihan. Kita menawarkan kepada orang nak invest dalam syarikat kita, jangan janjikan pulangan, melainkan beritahu dia, biasanya kami keuntungan macam ni, kadar keuntungan macam ni biasanya. Tak boleh nak bagi satu kepastian mana perniagaan ada untung sentiasa tuan-tuan. Ingat ya, maka riba ni diumpamakan dalam hadis bahawa perutnya sangat besar, ya, penuh dengan ulat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan ketika aku turun ke dunia langit, aku melihat di bawahku ternyata telah ditutupi oleh debu, kabut dan suara-suara. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Dia menjawab, inilah syaitan yang berkeliling dan menutup pandangan Bani Adam sehingga mereka tidak dapat memikirkan keagungan langit dan bumi. Kalaulah tidak kerana itu, mereka akan menyaksi banyak keajaiban. Jadi syaitan ini telah berkerumun dalam hati orang manusia, orang beriman, sehingga menyebabkan orang beriman ni gelap, tak nampak, umpama cermin kereta tutup dengan debu, tak nampak kat depan. Kenapa? Kerana hubud dunia, cinta kepada dunia yang melampau-lampau, maka syaitan masuk dalam hati sehingga menyebabkan seorang tu gagal buat penilaian terhadap kehidupannya sendiri, kiblatnya yang betul dalam kehidupan. Kemudian Ibnu Abbas berkata dalam hadis lain, aku diperlihatkan, kata Nabi kita, Dajjal dalam bentuknya yang sebenar. Ya, sangat besar saiznya seperti yang telah disebutkan awal-awal tadi ya. Digambarkan Nabi SAW ni bagai bintang yang berkilauan, kelopak matanya macam dahan-dahan pohon. Dan aku bertemu dengan Nabi Allah Isa AS, seorang yang putih, yang pandangan matanya tajam, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku bertemu dengan Musa, ya, kulitnya hitam manis, rambutnya lebat dan juga tubuhnya tegap. Aku bertemu dengan Ibrahim. Ibrahim AS ni merupakan Nabi yang paling mirip dengan rupa aku, kata Nabi SAW. Dan kemudian tuan, ada satu perkara lagi. Nabi pulang, golongan musyrikin bertanya kepada Nabi kita, bagaimana description kepada Baitul Maqdis ni? Tuan-tuan, ini pandangan manusia lah. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang, kita tahu dah apa yang dah terdapat dalam fikirannya. Tengok ya, seorang balik dari Mekah, seorang bertanya padanya, Masya Allah, bestnya imam baca kat Mekah kan. Dan dia kawan ni suka baca Quran. Dan seorang pula bila kita balik tanya, macam mana pergi tak kedai makan itu yang Malaysia punya tu? Ini kaki makan lah. Kaki makan. Tak lah. Seorang pula jumpa kita, Masya Allah, kat sana dapat berumrah banyak kali, ya Allah nikmatnya, ini kaki ibadah lah ni. Ada pula kat sana, kat sana boleh tahan juga ya melihat orang ni. Ni orang yang lalai. Maka tuan-tuan, perspektif ataupun perspektif hidup kita ni bergantung dalam apa yang ada dalam amalan kita sebenarnya. Maka golongan musyrikin ini, Nabi sibuk bercerita tentang akhirat, cerita tentang dakwah, tentang misi dalam kehidupan. Dia sibuk pula tanya macam mana binaan kan Baitul Maqdis tu. Tengok ni orang kebendaan. Orang kebendaan ini. Maka Jibril pun datang bawakan kepada Nabi kita salam bentuk Baitul Maqdis itu di tangannya, supaya Nabi dapat melihat descriptionnya dengan lengkap, supaya dapat ceritakan kepada musyrikin. Kerana itu benda yang penting baginya. Himmahnya dalam hidup ni makan, minum, melihat benda-benda seperti itu saja. Tak ada benda lain. Ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, kalau orang ni dalam kehidupan dia kebendaan, dia dengan apa yang keluar daripada tubuhnya itu sama tau. Maka kena ingat tuan ni, kita jangan sekali satu peristiwa lah saya saja bawa kepada tuan-tuan. Sekumpulan para ustaz buat satu program, sewa satu dewan, kemudian buatlah satu, belakang ni kosong, kita backdrop ni buat cantik sikit boleh tak? Buatlah satu tulisan, ada gambaran, tulisan Arab sikit. Tiba-tiba datang seorang, orang datang ke program itu, dia bukan jemputan, dia tengok gambar kat depan tu macam orang perempuan tengah baring. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang beribu-ribu ustaz yang datang ni, tak seorang pun nampak macam tu. Macam mana kau seorang boleh melihat macam tu ya? Allahu Akbar.
Ini maknanya satu firasat yang rosak, satu binaan dalam diri yang kotor. Melihat semua benda itu dari aspek yang kotor macam dilihat. Orang fikir macam mana nak betulkan backdrop ni? Backdrop ni betul dah kita buat ni, khatat, kaligrafer dah tulis penat-penat. Macam mana pula dia nampak ni macam nampak orang tengah terbaring pula. Dia seorang je. Dia seorang nampak begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, jangan jadi golongan ni tahu. Kita duk sebut cerita tentang akhirat, dia sebut mengukit benda-benda yang apa yang kita sibuk dengan kontainernya. Kita kena sibuk dengan konten. Bukan marah, geram tau. Apa yang kita sibuk dengan perkara-perkara hardwarenya, kita pentingkan software dia, betul tak? Inti dalam itu yang pentingnya. Zahir ni tak penting lah tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz satu hari ketika dia telah jadi khalifah, kurus. Dulu sebelum jadi khalifah, tegap badannya, gemuk dia, sihat badannya. Tapi bila dia jadi khalifah, kurus. Nampak ketika dia tawaf, dalam Az-Zahabi mengatakan nampak tulangnya kat sini. Allah. Kurusnya beliau. Maka datang seorang bertemu, Allah, Tuan Amirul Mukminin, kenapa lah kurus begini? Dia kata, ini yang penting bagi engkau ke? Allah. Engkau ni tak ada big dream. Umar bin Aziz marah kepadanya. Kau tengok aku macam ni teruk, besok kau tengok aku dengan kubur macam mana? Tuan-tuan, kalau orang bercakap, uban banyak dah kat kepala, gemuk, ini adalah orang yang tidak ada minda, tuan. Orang yang fikirannya merosot. Kita cakap benda great mind talk about idea kan. Orang yang bijak bercakap tentang idea apa nak buat apa. Jangan cerita seorang lah tuan-tuan. Buat masa buat apa? Jadi ini bukan marah tau. Jadi Nabi kita SAW dalam peristiwa pulang ke Mekah, orang-orang Mekah yang rendah mindahnya ni berkata, macam mana rupa Kaabah, rupa Baitul Maqdis itu, cerita pada kami. Jangan jadi orang macam ni tuan. Jadi macam orang Abu Bakar As-Siddiq, wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Nabi datang bawa kebenaran, orang yang membenarkannya itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi macam Abu Bakar. Lantik orang keliling kita, anak-anak kita berfikir macam Abu Bakar. Great mind ini, fikir tentang idea, bukan cerita tentang manusia. Cerita keaiban orang, cerita benda-benda tak penting. Orang tu dah banyak ubat, orang itu gemuk. Nampak macam ada mengandung lagi ke? Dia cakap kat orang perempuan. Ini bahasa kasar tau. Kau cakap begini pada orang perempuan, kesian orang tu. Dia nak kepilih badannya jadi besar. Allah. Kenapa kita pergi cakap benda-benda macam ni yang tak penting? Tuan-tuan, cakap benda yang penting lah tuan-tuan. Cari pahala setiap hari. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Demikian antara yang dapat kita kupas dan juga kongsikan berkenaan dengan perjalanan agung Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang telah pun kita dengar dan telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad, kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan seminit yang terakhir, Yang Berbahagia Datuk sebagai kesimpulan akhir, sebagai ibrah untuk kita bersama, seminit yang terakhir dan juga tutup dengan sedikit doa, Datuk. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita mintalah kepada Allah SWT supaya sentiasa bagi hidayah kat kita ya. Antara doa yang paling menarik yang boleh saya syorkan kepada tuan-tuan untuk amalkan pada pagi ni kan. Ya, doa pendek je. Doa Nabi untuk Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Amin. Ya Allah, jadikan aku ini mendapat hidayahmu, tetap dalam hidayahmu, mendapat hidayahmu, dan orang pertama tempat turun hidayahmu. Ya, kalau anak kita pergi kat college, universiti, dia jadi pemimpin kepada orang lain. Ayat ni pelengkap, doa ni pelengkap kepada doa yang kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, supaya dalam hidup ni kita sentiasa jadi orang macam Abu Bakar. Berfikir yang besar-besar, fikir untuk Islam, bukan fikir benda yang kecil-kecil, remeh-temeh, mencerita hal orang, mengumpat orang. Apa benda ni tuan-tuan ni boleh kawan sekalian? Maka hendaklah kita ambil pedoman daripada peristiwa ini yang telah menobatkan Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya pun As-Siddiqah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah berkati kita, bagi kepada kita banyak faedah daripada perbincangan pada pagi ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, buat apa kami, guru-guru kami, semua orang memiliki hak atas kami, memiliki kebaikan bagi kami yang kami tak mampu balas jasa mereka, dan sebagian mereka telah pergi meninggal kami ya Allah. Ya Allah, dan sekalian umat Islam yang hidup atau telah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tardha bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu jiwa yang tenang, yang redha dengan segala pemberianmu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang sentiasa mengharapkan kepada rahmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sabbitna wa ja'alna hudatan mahdiyin
Ya Allah, tetapkan kami dalam hidayah ini. Jadikan kami pembawa hidayah-Mu dan tempat pertama turunnya hidayah-Mu kepada manusia, ya Allah. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jutaan terima kasih kepada Fadil Datuk Dr. Zazlan Muhammad. Esok para penonton jam dan juga waktu yang sama, saya Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan panel Ustaz Amran Yusof dan moderator Da'i Aiman untuk topik munakahat menguruskan perceraian. Terima kasih atas tontonan anda hari ini. Ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.